Assalamualaikum semua. Hari ini anda bersama Sezatun Khalid dalam Tanya Pakar. Pernah tak kepada ibu bapa kat luar sana kita cium anak-anak kita ataupun kita memberikan gosokan lepas kita marah mereka? Kalau tak pernah, inilah dia topik yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu ibu bapa perlu tahu mana nak cium dan juga gosok anak-anak selepas ini. Dan bersama dengan Zai hari ini untuk episod kali ini adalah Ibu Ros yang merupakan family guru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu sihat ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi Ibu, kita tahu kan bahawa ibu bapa ni selalu menzahirkan rasa sayang untuk anak-anak dengan cara sentuhan ataupun gosok dan cium dan sebagainya. Jadi apa pendapat Ibu tentang perkara ni? Dia sebenarnya adalah satu perkara yang baik kerana sentuhan ini adalah salah satu daripada 5 bahasa kasih sayang, Zai. Dan Dr. Gary Chapman telah menulis mengenai 5 bahasa kasih sayang. Di antaranya adalah salah satu daripadanya adalah sentuhan. Bila anak itu mendapat sentuhan, tangki kasih sayang dia akan penuh. Itu jadi dia. kuranglah dia nak meragam, kuranglah dia untuk rasa tak dikasihi. Namun bahasa kasih sayang ni berbeza di antara seorang dengan seorang. Ya, betul. Ada yang bahasa kasih sayang dia adalah hadiah, ada yang kualiti masa berkualiti, ada yang kata-kata yang indah, ada yang kita lakukan satu khidmat dan juga sentuhan. Jadi maksudnya kalau untuk kita zahirkan rasa kasih sayang tu banyak cara bergantung kepada individu tu sendiri ataupun ibu bapa tu. Jadi Ibu, kalau kita sebut tentang sentuhan ataupun gosokan kepada anak-anak ataupun ciuman, bahagian mana yang sebenarnya sesuai untuk kita buat perkara tersebut kepada anak-anak kita? Dia sebenarnya bergantung pada usia anak tu. Pada usia anak yang baru lahir, tak ada bahagian mana pun yang kita tak boleh sentuh. Tetapi apabila mereka semakin membesar, jadi ada bahagian-bahagian yang tidak boleh disentuh. Macam mana tidak tu? elok disentuh. Contohnya bahagian yang kita dah tahu tidak digalakkan untuk sesiapa pun menyentuh kecuali dia ataupun sekiranya pergi berjumpa dengan doktor. Jadi bahagian sulitlah. Ya, betul. Jadi itu sangat penting. Kalau usia anak dah melebihi kita kata 3 tahun ke atas macam tu kan. Namun bukanlah kata hard and fast rule kecuali bila dah balik. Betul. Bila dah balik tu memang kita tidak menyentuh bahagian-bahagian sulit anak-anak tersebut. Dan bila kita nak menzahirkan kasih sayang itu, selalunya ibu bapa akan mencium di bahagian ubun-ubun, bahagian ubunnya sambil mendoakan anak itu dan memberikan rasa. Yang pentingnya dakapan lah, dakapan, ciuman dan dari hati yang penuh dengan rasa ikhlas kasih sayang tu. Betul. Jadi maksudnya bila kita cium anak-anak kita, bila kita sentuh, sebenarnya kita digalakkan juga untuk membaca doa tadi Ya, membaca doa. Kerana ianya akan melembutkan hati daripada terutama bila kita membaca surah Toha ayat 1 sampai 5 dan ditiupkan ke ubun. Itu adalah merupakan salah satu cara bagaimana boleh melembutkan hati anak. Masya Allah. Kita dapat lagi ilmu daripada Ibu surah Toha ayat 1 hingga 5. Ataupun Ibu, selain daripada kita baca doa, ada tak cara-cara lain yang kita boleh buat untuk memberikan sentuhan supaya sentuhan bermakna untuk anak-anak? Ya, pertama tengok mata dulu. Kerana dari mata turun ke hati. Jadi sebelum kita nak menyentuh anak tu, maksudnya sebelum kita nak ini kadang-kadang benda ni secara natural kan, Zai? Jadi yang penting ni kita sendiri rasa penuh kasih sayang. Betul. Kita rasa kasih sayang pada diri kita dan kasih sayang pada anak tersebut. Jadi automatiklah kita tengok mata dia dan kita peluk dan sambil itu kita bercakap dengan dia, mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Betul. Sekiranya dia adalah bahasa kasih sayang dia adalah perkataan-perkataan yang indah, dah ada 2 dah bahasa kasih sayang kat situ. Betul. Sentuhan dan juga kata-kata yang indah. Sebenarnya kata-kata indah tu sebenarnya penting juga untuk kita mempengaruhi emosi anak-anak kan. Betul. Jadi selain daripada itu kan Ibu, biasa kalau kita dengar kan untuk yang biasalah ni untuk ibu bapa jadi kepada orang lain yang mungkin kadang-kadang membuat perkara yang sama kepada anak kita, boleh ke tidak sebenarnya Ibu? Bagus soalan tu. Sebenarnya sebagai seorang yang bukan dalam ahli keluarga dan anak tidak biasa, kita
kita minta izin dengan ibu bapa dan kita minta izin dengan anak tu dulu. Macam ibu kan, ibu kata boleh tak? Kalau yang baby tu kan kecil macam dalam 2-3 tahun, tanya boleh tak nak cium anak? Lepas tu kata dan tanya pada anak tuan badan boleh tak Nemi nak cium ni, comel ni. Kan dah nenek lah kan ibu ni kan, panggil Nemi. Okey, jadi kalau nampak dia okey, baik dia cium lah. Kalau nampak dia macam tak okey, kita jangan, sebab kita kena hormat perasaan dia. Jaga rasa selamat Zai. Sebab kadang-kadang bila terus gomol macam tu, anak tu dia siapa rasa ni? Takut. Siapa ni kan terus datang kan. Biasa sebenarnya jadi ibu dalam kalangan kita kan, yang kalau kita nak rasa pegang baby tu, nak gomol, kita pakai gomol je kan. Itu untuk yang baby. Ataupun kalau ibu, contoh untuk kanak-kanak kan yang berumur mungkin 3 tahun atau ke atas kan. Penting tak sebenarnya untuk kita bagi mereka pelajaran bahawa jangan sesuka hati untuk kita bagi diri mereka ni dicium ataupun dipegang oleh orang yang bukan keluarga. Penting tak ibu? Penting. Kerana ianya memberi kepada anak tu, dia memahami bahawa dia perlu menjaga, kita kata, ruang dia. Ataupun boundaries. Boundaries dia, betul, that's the word. Boundaries dia perlu menjaga, dan dia untuk menjagakan rasa selamat. Dan kita ni Zai, sebagai orang yang dewasa, perlu menghormati anak tersebut. Jadi contohnya kadang-kadang bila saudara mara datang ataupun kawan datang, kita nak terus suruh dia dakap orang tersebut. Dia mungkin rasa tak selesa, rasa tak selamat. Jadi kita kena ubah cara. Kita bagi dia mungkin mula-mulanya untuk dah duduk dekat, dan kalau memberi senyum dan sebagainya. Lepas tu kalau nampak lebih selesa, boleh hulur tangan. Dan sebagai seorang dewasa, kita memberikan satu perasaan pada anak tu bahawa kita ni selamat untuk dia berada dengan kita. Biasa kan ibu, kalau kita dengar tadi ibu beri nasihat kan. Okey, ada lagi satu situasi di mana sentuhan-sentuhan ni kan untuk yang berumur besar pula, sebab tadi kita cakap lebih kepada kanak-kanak. Jadi yang berumur dewasa, yang mungkin 13 tahun ke atas, macam mana pula cara untuk kita approach mereka ni ibu? Itu lagilah. Sebab mereka sangat-sangat menjaga ruang. Bila kita kata remaja, mereka sangat-sangat menjaga ruang. Jadi kita perlu peka lah. Perlu peka melihat bagaimana mereka itu selesa atau tak selesa. Kadang-kadang kita duduk sebelah mereka, kalau mereka tak selesa, mereka bangun. Betul. Saya setuju. Kan? Dan kita bercakap, bagi mereka rasa, kita perkataan Inggeris tu rapport. Ada rasa keselesaan, keserasian. Jadi bila kita duduk, mula-mula duduk jauh sikit. Lepas tu nampak macam dia okey dengan kita. Dekatlah sikit. Lepas tu bila kita nak dekat, kita tanya dulu. Terutama kalau remaja, kita senantiasa bertanya dahulu. Boleh tak aunty ke? Boleh tak aunty nak duduk dekat sikit sebab tak dengar dia cakap. Boleh dia kata. Kan? Kadang-kadang kita pun tengok dia pula datang. Jadi maksudnya dia dah rasa selamat. Jadi okeylah untuk kita dekati dengan mereka rasa selamat. Dan ibu, sebenarnya Zai tertanya juga sebab ada setengah keluarga kan, love language orang adalah dengan bahasa-bahasa kasar. Kadang-kadang kan kalau kita dengar kan, bila mereka berkata, okey, aku dengan keluarga aku dah biasa dah macam ni. Jadi macam mana pula, apa pendapat ibu pasal benda tu? Itu adalah budaya kan. Budaya di dalam rumah kan. Kadang-kadang dengan mengutuk itu menunjukkan kasih sayang. Kasih sayang kan. Jadi sebenarnya ini pendapat ibu. Pendapat ibu ya. Elok kita usahakan untuk ubah. Sebab perkataan ni dia merupakan doa. Kalau kita menggunakan perkataan yang mula dengan si dan sebagainya kan. Jadi macam doa kan. Walaupun intention atau niat dia adalah untuk macam mengapa selalunya orang kata mengapa lama sangat tak jumpa, tapi dia guna perkataan yang si dulu kan, ataupun B tu dulu. Jadi ianya akan sebenarnya perkataan ni Zai, Dr. Masaru Emoto telah membuat kajian mengenai kesan perkataan kepada air. Zai mungkin dah come across that, right? Di mana perkataan yang baik, yang positif, yang contohnya perkataan yang baiklah. Perkataan baik. Macam pandai, kasih sayang, dia mengeluarkan kristal yang cantik. Tetapi perkataan yang seperti ibu kata B,
dan sebagainya. Ibu sendiri tak nak sebut. Dia akan memberikan, dia keluarkan kristal yang molekul dia tu yang molekul tak baik. tetap sama, kristal air tu. Sebab molekul air adalah H2O kan tetap sama. Ya, betul. Jadi dia kristal tu akan jadi macam berpecah-pecah. Jadi mengikut kajian bahawa bila kristal macam tu menunjukkan kristal itu tidak strong. Dan ianya kan mereka ada buat kajian tau. Kataan yang bermula dengan B itu dikatakan kepada nasi. Nasi itu jadi cepat basi. Dan ada satu lagi nasi daripada periuk sama dikatakan perkataan yang positif tidak lambat basi dan letak di tempat mungkin dalam jar yang berbeza tetapi telah kita buat eksperimen dia adalah jadi itu adalah nasi ya. Tapi ini yang Dr. Masaru Emoto buat adalah air. Jadi memang kajian Dr. Masaru Emoto ni mungkin kita boleh kaji. Memang memberikan inilah memang kata-kata yang baik tu sangat penting dan sebenarnya. Dan kita dalam badan kita kan ada air. Ya, betul. Jadi ia memberikan kesan. That's why itu sebabnya dalam Islam kita berdoa pada air, bukan pada air, berdoa ambil doa itu dan bagi minum kan. Betul. Jadi itu adalah di antara perkara yang memberi kesan yang baik. Jadi bila kita kata perkataan soalan Zai tadi, kalau ibu tak nak guna. Tapi ianya mengambil ialah apa namanya, ianya kalau orang tu buat pada kita, kita dalam diri kita tu kita kata saya doakan kebaikan untuk orang ni. Dia berniat baik. Itu kita buat macam tu. Jadi insya-Allah kesan dia tidak begitu teruk kepada kita dan tidak begitu teruk pada dia. Itu sebenarnya penting aura perkataan. Ya, betul. Dan kata-kata Ibu sebagai untuk ibu bapa yang kurang ekspreskan kasih sayang. Jadi mungkin ibu ada nasihat untuk mereka semua. Macam mana? Sebenarnya nak ekspres kasih sayang ni sangat penting. Sebab bila kita menggunakan 5 bahasa kasih sayang itulah. Betul. Kalau tak mampu sangat-sangat pun sekurang-kurangnya peluk dan cium. Terutama anak yang masih kecil sangat memerlukan peluk dan cium. Dan jangan ingat anak yang dah besar 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun remaja tidak memerlukan pelukan. Mereka sangat-sangat dahagakan pelukan. Contoh balik daripada kerja, kita peluk si adik, kakak tak peluk. Ya, rasa Terasa. Jadi betul. cara peluk tu mungkin berbeza. Cara peluk tu macam ibu cakap tadi, kalau yang kecil tu kita terus gomol. Jadi yang besar tu mungkin apa namanya, mama rindulah abang ni. Thank you so much, jaga adik, pergi sekolah dengan baik, mama peluk ya. Dan satu perkara juga anak remaja orang tak sukalah kita peluk depan orang. Kan jadi rasa malu tengah tu bukan nak kata semua. Jadi tanya dulu. Ataupun bila hantar ke sekolah kan, boleh peluk dalam kereta ke, ataupun mama pegang tangan je ke, kan. Jadi ini adalah bahasa kasih sayang. Dan bahasa kasih sayang ni sebenarnya dia tidak sama untuk satu keluarga. Dia berbeza. Tapi secara umumnya ada 5 bahasa kasih sayang. Itu dia. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ibu Ros atas perkongsian sebentar tadi yang sangat banyak manfaatnya, yang kami harapkan sedikit sebanyak memberikan ilmu kepada papa dan mama di luar sana. Dan kepada anda semua, untuk dapatkan lagi perkongsian yang lebih menarik, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Facebook dan juga YouTube Majalah Pa and Ma. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum.